UC yang tinggi. Walau bagaimanapun, larangan ini dilihat mempunyai kekurangan dari segi ketelusan, kebolehpercayaan saintifik dan terdapat banyak andaian yang dibuat memberikan gambaran yang tidak tepat terhadap amalan kemampanan yang dipraktikkan dalam industri biobahan api negara. Selain itu, ia juga dilihat berat sebelah dan akan mewujudkan sekatan yang tidak sewajarnya serta bertentangan dengan amalan perdagangan bebas kerana melanggar prinsip-prinsip WTO iaitu Technical Barriers to Trade atau short form TBT dan General Agreement on Tariff and Trade 1994 atau GATT. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia telah memfailkan aduan ke WTO ke atas tindakan EU ini. Yang pertama, Indonesia memfailkan aduan pada 9 Disember 2019. Manakala Malaysia memfailkan aduan pada 15 Januari 2021, kira-kira 13 bulan selepas Indonesia fail. Puan yang kedua, pada pendapat saya, Malaysia tidak sepatutnya mengambil tindakan sedemikian. Hal ini kerana Delegated Act di bawah RED 2 menyasarkan biobahan api yang berasaskan minyak sawit dan tidak menyentuh isu-isu kemampanan keberkaitan minyak sawit secara umum atau direct. Indonesia adalah antara pengeluar biobahan api utama dunia ataupun PME, Palm Master Ester, merupakan input adunan biobahan api utama di Indonesia. Pada tahun 2023, dianggarkan 25.2% ataupun 12.2 juta metrik tan daripada pengeluaran CPO Indonesia diproses untuk menghasilkan PMB. Pada tempoh yang sama, Malaysia hanya 1.4 juta. Daripada itu, biodiesel ini hanya 134,000 metrik tan. Sebab itu, apabila keputusan dikeluar, Indonesia telah mengambil pendirian bahawa apabila dia melihat Malaysia juga file isu ini dalam WTO, maka dia buat keputusan untuk tarik. Dia suspend dia punya kes. Jadi tinggal Malaysia. Ringkaskan jawapan. Jadi sebab itu hari ini, keputusan yang telah dibuat oleh WTO tidak ada siapa-siapa menang. Dia ada 20 isu yang bersangkut paut dengan ini, 10 dimenang oleh EU dan 10 dimenang oleh Malaysia. Tetapi banyak masyarakat di luar sana kurang faham soal isu ini. Jadi dia nampak seolah-olah kelapa sawit Malaysia lebih teruk daripada Indonesia. Sebenarnya Indonesia menarik dan dia mencari 12 bulan daripada hari ini untuk dapat keputusan. Tapi dia bagi kita dulu buat keputusan. Sebab itu saya rasa waktu kita file dulu, ialah kita patutnya membenarkan Indonesia menjalankan dia punya komplain itu dan kita bagi sokongan saja. Sebab dia adalah pemain yang besar dalam biodiesel ini. Itu saya. Seputih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita tahu walaupun minyak sawit yang kita ekspor dalam pasaran EU sebenarnya tidak begitu banyak. Tetapi masalahnya ialah yang propaganda yang negatif terhadap minyak sawit yang dikeluarkan daripada masyarakat EU akan mempengaruhi seluruh dunia. Jadi pandangan saya adalah adakah yang kementerian akan mengawalkan deadline bagi industri minyak kita ini keluarkan minyak sawit yang mematuhi yang piawaian masyarakat Eropah iaitu 3 MCPDE pada 2.5 ppm pada 3 MCPD 2.5 ppm dan juga bagi GE 1.0 ppm. Dan satu lagi ialah adakah kementerian akan teruskan kajian perubatan terhadap vitamin E tocotrienol yang dikeluarkan daripada minyak sawit kita dan dengan kerjasama dengan kolej dan universiti perubatan antarabangsa untuk mengesahkan sama ada ia akan mengubati penyakit otak seperti demensia dan juga Parkinson supaya kita boleh menunjukkan kepada dunia kita ini minyak sawit adalah minyak yang sihat,
yang membawa kesihatan kepada semua. Ini adalah saya rasa Ringkaskan adalah salah soalan. satu cara bagi kita untuk mengharumkan nama baik minyak sawit kita. Terima kasih Wabi. Saya hari-hari makan minyak kelapa sawit. You cadang tu. You cadang tu saya hari-hari makan. Now you ask all this detail. Okey. Saya nak jawab. EU sekarang ini dia mengalih dia punya specification untuk menetapkan syarat-syarat untuk kita mengeksport kita punya produk. Kita kena comply a new regulation yang dia sedang berbincang dengan kita, iaitu under EU Deforestation Regulation ataupun dipanggil short form EUDR. Apa ada dalam EUDR ini? Dalam EUDR ini ada 4 perkara yang dia pentingkan. Yang pertama, dia mesti ada no deforestation. No deforestation, tidak boleh menyahkan hutan. Mana-mana tanah yang kita tanam kelapa sawit selepas 2020, kalau kita tanam dalam kawasan yang kita menyahkan hutan, maka kita tak boleh jual kelapa sawit atas tanah tersebut. Dia mau jual kelapa sawit kepada EU ni, pertama dia mesti 2020 sebelum 2020. Itu satu. Nombor 2, dia mesti ada sistem traceability. Dia nak trace kita punya kelapa sawit ni ladang mana, kilang mana, refinery mana. Nombor 3, dia mesti ada setiap ladang tu dia kena ada legitimate title. Kalau orang tanam kelapa sawit tak ada title, dan produk itu tidak boleh masuk mana-mana kilang ataupun refinery dan dijual kepada EU. Dan akhir sekali labor. Dia baru-baru ni dia include satu lagi isu labor. So jadi 4 ini adalah proses kita sedang engage dengan UDR, termasuklah kita memperkenalkan MSPO. Jadi kalau dia terima kita punya MSPO ni, and all the product can go. Tocotrienol tu research ni well known, a lot of research have been come out that tocotrienol is good. So kalau tak tahu mana lagi saintis yang kita nak bagi, you kalau boleh cadang kita akan panggil dia untuk buat. Tanggapan tu. Baik, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Baik, sebenarnya kita di Malaysia kita dah ada standard MSPO dan banyak akan kita panggil major player dalam industri sawit ini, mereka adalah member of RSPO. Dan sebenarnya garis panduan tentang no deforestation dan sebagainya dah clear. Jadi sejauh mana sebenarnya RSPO dan MSPO ni boleh membantu kita untuk mengatasi masalah boycott daripada Europe. Terima kasih. Terima kasih Wabi. Kalau kita tengok today, banyak kita punya ekspor ini yang dibuat oleh pemain-pemain industri kita hari ini, dia ekspor di Europe because dia ada 2 certification. Dia ada MSPO dan dia ada RSPO. Jadi RSPO ni internationally recognized. Kita punya MSPO ni ada separuh negara recognize, separuh tak recognize. So jadi one of the strategi yang kita buat ialah every region macam EUDR ni, maka kita kena engage dengan dia orang, explain dengan dia orang about kita punya MSPO. Standard kita ni lebih bagus daripada RSPO because kita cover wide spectrum of all kita punya plantation, termasuk smallholder sekali. Bukan saja big estate, tapi smallholder sekali kita cover. Jadi apa yang saya nak tekankan ialah engagement kena buat. Kita tak boleh nanti toward the end baru kita nak engage. Dan from the start baru dia nak introduce a new regulation ni, UDR ni. This is a time that we need to engage. Jadi saya percaya kalau kita engage ni nanti, semua kita punya produk-produk sawit ini, apabila dia terima MSPO ni, dia menjadi sebahagian daripada prasyarat untuk siapa-siapa nak ekspor. Sekarang ini yang boleh ekspor adalah mereka yang ada RSPO, terutama ladang-ladang besar-besar. Saya jemput Tuan Afnan Hamimi bin Dato' Haji Taib Azamuddin Alostar. Terima kasih Puan Dipertua. Minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah pendirian kerajaan terhadap tawaran Malaysia untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026, ekoran Victoria Australia menarik diri daripada menjadi tuan rumah tahun lalu berikutan peningkatan kos penganjuran daripada AUD 2.6 bilion menyamai RM8.09 bilion kepada AUD 7 bilion menyamai RM21.78 bilion dengan mengambil kira keadaan ekonomi negara semasa dan kebajikan rakyat. Terima kasih.
Puan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Alostar bertanya apakah pendirian kerajaan terhadap tawaran Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026, ekoran penarikan diri Australia menjadi tuan rumah. Seperti semua sedia maklum, Persekutuan Sukan Commonwealth (CGF) telah membuat tawaran kepada Malaysia untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 dan turut menawarkan geran bantuan berjumlah 100 juta pound, iaitu anggaran RM603 juta bagi tujuan penganjuran itu. Perkara ini telah dijawab oleh saya beberapa kali dalam Dewan ini sejak minggu lepas bahawa Jemaah Menteri akan meneliti perkara ini dalam mesyuarat Jemaah Menteri esok. Namun, soalan ini masih diangkat dan naik. Jadi, sama ada kerajaan bersetuju atau tidak menjadi tuan rumah tamasya sukan ketiga terbesar dunia ini, ia perlukan perincian yang teliti dan tidak boleh diputuskan sambil lewa sahaja. Baiklah, setakat ini pendirian kerajaan persekutuan belum diketahui, tetapi saya boleh nyatakan pandangan Kementerian Belia dan Sukan setakat ini. Pertama, apa yang pasti, KBS sentiasa meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan nombor satu. Tidak akan sama sekali membazirkan wang pembayar cukai jika pun bersedia untuk menganjurkannya. Kita akan memastikan pendekatan konservatif diambil setiap kali ianya melibatkan duit rakyat. Jika, dan ini jika kerajaan bersetuju untuk melaksanakannya, KBS mencadangkan perbelanjaan tidak melebihi geran yang diberikan oleh CGF. Okey. Mengambil kira wang pembayar cukai iaitu wang rakyat jika terpaksa digunakan, mungkin pilihan terbaik yang akan diambil oleh kerajaan ialah untuk tidak menganjurkannya. Yang ini kita kena tunggu dulu keputusan Kabinet. Keduanya, KBS bersedia melantik badan pengawal untuk membuat audit kepada akaun penganjuran jika keputusan dibuat untuk Malaysia menganjurkannya. Ini mengambil kira semua feedback yang kita telah teliti sejak minggu lepas, semua berita, pandangan Olympians, pandangan tokoh-tokoh dulu yang menganjurkan, semua memberi pandangan mereka dan kita telah membaca. Paling utama ialah kementerian mahu memastikan tata kelola yang betul diikuti, pengurusan kewangan yang telus, segala kos dan belanja direkodkan dengan teratur supaya akaun penganjuran boleh ditutup dengan pantas dan baik. Akhir kata, kementerian tidak mahu sama sekali mendahului perbincangan berkaitan perkara ini di mesyuarat Jemaah Menteri yang akan dijadwalkan berlangsung esok. Saya percaya keputusan yang bakal diambil oleh Jemaah Menteri akan mengutamakan kepentingan negara tanpa membelakangkan rakyat selari dengan agenda utama kerajaan madani. Itu sahaja. Terima kasih. Alostar. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya hargai pendirian kementerian untuk mengutamakan rakyat dan memang itulah yang saya rasa kita patut suarakan sebelum Kabinet buat keputusan. Untuk rekod, Sukom 98 rugi RM11.6 juta. Saya yakin Yang Berhormat Menteri sedia maklum perkara ini. Dan akaun Sukom 98 itu hanya ditutup 13 tahun selepas penganjuran Sukom. Kerana ada 23 kes tuntutan mahkamah, ada 15 penghakiman, semuanya berkaitan isu bayar hutang dan minta untuk dijelaskan hutang. Birmingham, Muflis selepas jadi tuan rumah. Di semua perkara-perkara ini, adakah soalannya, adakah rekod-rekod ini, rekod Sukom 98, pengalaman Birmingham, akan dijadikan panduan. Saya harap dia jadi panduan untuk Kabinet buat keputusan besok. Dan saya juga bersetuju supaya Yang Berhormat Menteri membuat unjuran implikasi keuangan seperti telah disebutkan tadi, ada badan audit dan sebagainya. Dan saya sendiri secara mewakili rakyat Malaysia ini, Yang Berhormat Speaker, kalaulah pun kerajaan perlu membelanjakan kos walaupun dapat geran, tapi kita akan ada implikasi kos-kos lain. Kalaupun kos yang sebesar ini untuk buat Sukan Commonwealth pada 2 tahun lagi, saya berpandangan sama seperti Yang Berhormat Menteri supaya lebih baik pembelanjaan itu diutamakan untuk kepentingan rakyat dalam keadaan ekonomi yang terhimpit pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih kerana setuju dengan jawapan saya. Tak ada soalan tambahan itu, jadi saya tak perlu jawab lagi. Terima kasih. Patu Bahat. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Ini satu cadangan daripada saya daripada Terbahat. Nak menganjurkan sukan ini bukan mudah dan rata-rata membazir lah. Tapi ada juga yang untung. Namun begitu, ni cadangan saya adalah kita kurangkan acara game ni
ataupun jangan tumpul di Kuala Lumpur. Dan data terkini dari Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIK) pada 2022 mencatatkan lebih 27,000 rumah dah siap tapi tak terjual, yang kosnya lebih kurang 18 bilion. Ni apa kata sekiranya nak dianjurkan 2 tahun akan datang, gunakan data ni yang 27,000 yang Ada soalan? dah siap. Soalan saya ni cadangan lah. Jadi untuk gunakan sebagai panduan. Terima kasih. Saya tak nak jawab soalan ini. Saya mengambil kira cadangan tersebut dan kita bagi Jemaah Menteri membuat keputusan nanti. Ya. Terima kasih. Tuan Mansri bin Nasib Tenggara. Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah terdapat sebarang kerjasama yang dijalankan oleh Institut Keusahawanan Negara (INSCAN) bersama Majlis Agama Islam setiap negeri dan wilayah bagi membantu para asnaf serta usahawan-usahawan asnaf menambah pengetahuan dan meningkatkan hasil perniagaan mereka? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Tenggara dan Dewan Yang Mulia ini, Institut Keusahawanan Negara ataupun ringkasnya INSCAN merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang melaksanakan program pembangunan latihan dan bimbingan keusahawanan kepada usahawan dan bakal usahawan termasuk daripada golongan asnaf. Dalam hubungan ini, INSCAN telah bekerjasama dengan beberapa Majlis Agama Islam Negeri bagi membantu usahawan asnaf melalui pelaksanaan program-program seperti berikut. Pertama, melalui kerjasama bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, INSCAN telah melaksanakan kursus asas keusahawanan yang bertujuan memberi pengetahuan kepada bakal usahawan dan usahawan peringkat permulaan menerusi modul pengurusan operasi, operasi perniagaan, pemasaran dan keuangan. Pada tahun 2022, sebanyak 6 siri kursus ini telah diadakan melibatkan seramai 250 orang peserta asnaf dan seramai 676 peserta asnaf pula telah mengikuti 16 siri kursus ini yang diadakan pada tahun 2023. Yang kedua, dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, INSCAN telah melaksanakan kursus asas pembangunan produk dan servis pada tahun 2023 yang melibatkan kehadiran 27 orang peserta asnaf. Ia bertujuan membantu usahawan mengurangkan kesilapan dalam membangunkan produk atau perkhidmatan dengan lebih berkesan agar tidak menanggung kerugian dalam jumlah yang lebih besar. Program ketiga, melalui kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, INSCAN pada tahun 2022 telah mengadakan program latihan pemasaran INSCAN kepada 35 orang usahawan asnaf. Manakala pada tahun 2023, INSCAN turut melaksanakan sisi konsultasi BIS klinik secara percuma kepada 35 orang usahawan asnaf di bawah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Sisi ini bertujuan membantu usahawan mengenal pasti keperluan latihan atau bimbingan, keuangan, pemasaran, serta maklumat bersesuaian berkaitan perniagaan yang diusahakan. Bagi pelaksanaan program tahun 2024 pula, INSCAN sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa Majlis Agama Islam Negeri bagi memperhalusi program-program latihan dan bimbingan keusahawanan yang bersesuaian dengan usahawan asnaf. Untuk makluman Hal Yang Berhormat juga, selain daripada INSCAN, agensi-agensi kementerian saya seperti Bank Rakyat dan SME Bank juga mengadakan kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri bagi mengenal pasti golongan asnaf untuk mengikuti program iTekad yang bertepatan dengan nilai teras Malaysia Madani untuk membasmi kemiskinan. Kuskop juga mengadakan kerjasama dengan Majlis ataupun Jabatan Agama Islam Negeri dalam penganjuran bengkel kesedaran dan bimbingan bagi membimbing usahawan secara hands-on dalam permohonan persijilan halal menggunakan sistem My E-Halal Jakim. Terima kasih. Tenggara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan saya. Pemerkasaan usahawan mikro dapat dinilai melalui kejayaan 20 program INSCAN Bumi Putra Business Coaching IBBC dengan hasil jualan keseluruhan melonjak kepada 12.89 juta melalui 20 program yang dijalankan pada 2023. Selain daripada itu, melaksanakan program latihan dan selain daripada melaksanakan program latihan dan bimbingan usahawan,
Adakah terdapat sebarang bentuk bantuan seperti pinjaman maupun grant yang diperkenalkan oleh InScan bagi mempertingkatkan nilai tambah untuk memperkukuh ekosistem keusahawanan negara serta apakah antara kursus-kursus keusahawanan yang menjadi fokus utama bagi menarik minat masyarakat khususnya golongan muda? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Biasanya selepas usahawan ataupun bakal usahawan ini mengikuti kursus ataupun program bimbingan InScan, agensi-agensi pembiayaan di bawah kementerian seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, Tokun Nasional, SMA Corp, Bank Rakyat dan SMA Bank itu sendiri menyediakan pembiayaan, dan InScan selalunya akan memanjangkan kepada agensi-agensi ini untuk tujuan permohonan mereka itu diproses oleh agensi-agensi yang duduk ataupun berada di bawah kementerian. Seperti mana yang saya katakan tadi, InScan mengadakan beberapa program BIS Clinics untuk mengenal pasti kursus-kursus yang diperlukan ataupun bersesuaian dengan kehendak usahawan itu tersendiri, termasuk bakal usahawan daripada golongan asnaf itu, supaya kita yang maklum apa keperluan dia, dan barulah kita akan sesuaikan keperluan itu dengan kursus-kursus yang ada di bawah program InScan. Dan saya ucap terima kasih tadi di awal itu satu penghargaan kepada InScan, dan saya mengharapkan InScan pada masa akan datang dapat diberikan peruntukan yang lebih besar supaya kita dapat membantu banyak usahawan, terutama daripada golongan asnaf, dan untuk itu saya memerlukan sokongan daripada ahli-ahli Dewan ini. Terima kasih. Indra Makota. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, walaupun tak tercatat secara rasmi kumpulan yang saya nak sebut ini di dalam golongan asnaf, tapi dia ada di situ, yakni orang kurang upaya yang juga ingin menjadi usahawan atau berniaga. Mungkin InScan ada kursus-kursus yang lebih spesifik kerana mereka memerlukan kemahiran yang mungkin berbeza, terutamanya bagi orang OKU yang pekak bisu atau yang physically impact, ya, dan sebagainya. Terima kasih. Yang berhormat, satu pandangan dan cadangan yang sangat baik, dan sememangnya kita memberi tumpuan fokus kepada golongan OKU ini untuk turut sama terlibat dalam gerakan keusahawanan dan juga gerakan koperasi. Malah di kementerian juga kita telah menambah baik jawatan kuasa terdahulu yang pada hari ini kita kenali sebagai jawatan kuasa pembangunan usahawan wanita dan OKU. Antara lainnya untuk engage stakeholders, pemegang taruh di kalangan OKU misalnya, untuk menyampaikan pandangan mereka, dan kita akan teliti dan kita akan tampil dengan program-program yang bersesuaian. Manakala program-program sedia ada, saya amat pasti kita ada ruang dan sentiasa memberikan bantuan dan fokus kepada usahawan daripada kalangan OKU ini. Dan sekiranya yang berhormat mohon meminta satu data yang lebih terperinci tentang ini, sudah tentu saya boleh kongsi data tersebut. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Tuan Prabakaran anak lelaki M. Parameswaran, Batu. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan Batu nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli berhormat, perbekalan elektrik di Semenanjung Malaysia dibekalkan oleh Tenaga Nasional Berhad ataupun singkatannya TNB selaku pemegang lesen kepada lebih 9 juta pelanggan. Prestasi pembekalan elektrik oleh TNB ini sentiasa dipantau oleh Suruhanjaya Tenaga ataupun singkatannya ST untuk memastikan sistem pembekalan elektrik sentiasa dalam keadaan yang baik dan stabil. Antara punca-punca gangguan yang kerap berlaku adalah disebabkan oleh kerosakan konduktor, kotak fuse
dan juga penyambung menindik penebat ataupun dengan bahasa Inggerisnya dengan izin Insulation Piercing Connector IPC serta gangguan tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini prestasi pembekalan elektrik oleh TNB ini dipantau dengan menggunakan System Average Interruption Duration Index dengan izin ataupun lebih dikenali sebagai SAIDI yang mengukur tempoh gangguan bekalan elektrik kepada pengguna dalam tempoh setahun. Bermula pada tahun 2023, sasaran SAIDI keseluruhan bagi Semenanjung telah ditetapkan tidak melebihi 48 minit per pelanggan per tahun. Pencapaian SAIDI di Semenanjung bagi tahun 2023 adalah 46.10 minit per pelanggan per tahun berbanding 45.06 minit per pelanggan per tahun bagi tahun 2022. Berdasarkan kepada laporan pencapaian SAIDI di atas jelas menunjukkan bahawa pihak TNB berjaya mengekalkan pencapaian di bawah sasaran yang ditetapkan iaitu 48 minit per pengguna per tahun sepanjang tempoh tersebut. Dalam hal ini bagi meningkatkan prestasi bekalan elektrik di Semenanjung, kerajaan telah meluluskan peruntukan perbelanjaan Capital Expenditure ataupun CAPEX TNB sebanyak RM6,851.5 juta setahun di bawah mekanisme Incentive Based Regulated ataupun IBR RP3 bagi meningkatkan daya harap sistem dengan pelbagai inisiatif yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 hingga 2024. Pelbagai pelan tindakan juga yang komprehensif bagi menangani gangguan-gangguan tersebut sedang giat dijalankan oleh TNB seperti mempergiatkan aktiviti senggaraan, menubuhkan dedicated switching team ataupun DCT di kawasan yang mempunyai bilangan gangguan yang tinggi dan pemasangan fasiliti sistem kawalan penilaian dan pemulihan data berkomputer ataupun Supervisory Control and Data Acquisition, singkatannya SCADA, di lokasi-lokasi terpilih secara berterusan. Secara keseluruhannya, pencapaian SAIDI untuk Semenanjung Malaysia masih menunjukkan prestasi yang baik di dalam catatan masih berada di bawah sasaran tetapkan iaitu 48 minit per pelanggan per tahun. Terima kasih. Batu. Terima kasih Timbalan Speaker dan terima kasih atas jawapan Timbalan Perdana Menteri. Jawapan yang sungguh mencapai sasaran. Saya ucapkan tahniah. Apakah langkah-langkah mitigasi yang telah diambil bagi memastikan bekalan elektrik kekal, stabil dan mencukupi menjelang musim perayaan yang akan datang di samping keadaan cuaca yang panas di seluruh negara? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu. Sememangnya salah satu cabaran ialah bagaimana kita nak pastikan kestabilan bekalan elektrik. Dan gangguan biasa berlaku di musim puncak iaitu perayaan dan apatah lagi musim panas di mana banyak penggunaan aircon dan sebagainya. Ini menyebabkan peningkatan guna tenaga ataupun elektrik itu sendiri. Sebab itu langkah yang diambil ialah pertama sekali untuk memastikan beban pada pepasangan ataupun alat peralatan TNB berada dalam keadaan optimal. Sebagai contoh, beban pada transformer di bawah kadar 85%. Dan beban pada kabel mesti berada bawah 50% supaya perpasangan TNB yang bersambung ke premis rakyat Malaysia boleh membawa lebih beban sekiranya perlu pada musim panas ini dan juga pada musim perayaan. Begitu juga untuk menjalankan senggaraan berasaskan keadaan ataupun condition based maintenance, membuat audit dan membaiki kipas alat ubah serta merancang dan menyiapkan projek menaik taraf sistem voltan rendah. Itu salah antara yang kita ambil tindakan. Tuan Ahmad Fadli bin Syahri, Pasir Mas. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, dengan pelaksanaan cukai keuntungan modal CGT mulai 1 Mac 2024, kerajaan mengunjurkan tambahan hasil sekitar RM800 juta setahun berdasarkan trend pindah milik saham semenjak beberapa tahun terkini.
Hasil daripada sesi perbincangan dengan pemain industri pasaran modal mengenai kesan CGT ke atas agihan keuntungan kepada pemegang unit, kerajaan telah bersetuju untuk mengecualikan unit amanah daripada kenaan CGT berkuat kuasa mulai 1 Januari 2024 sehingga 31 Disember 2028. Kerajaan turut memberi pengecualian CGT ke atas keuntungan daripada pelupusan aset modal asing oleh unit amanah yang diremitkan ke Malaysia. Sudah pasti pengecualian ini akan memberi kesan pengurangan kepada unjuran hasil yang bakal diperoleh daripada pelaksanaan CGT. Namun demikian, kerajaan berpandangan bahawa pengecualian CGT ke atas unit amanah akan membantu melonjakkan lagi prestasi pasaran modal di samping memberi manfaat sepenuhnya kepada lebih 90% pelabur individu yang membuat pelaburan dalam industri tersebut. Pengecualian ini juga bertujuan untuk memastikan unit amanah kekal sebagai pilihan pelaburan yang menarik pada masa hadapan dan boleh diakses oleh rakyat. Selain itu, ia turut memberi manfaat melalui pulangan yang lebih kepada para pelabur individu di mana kebanyakan mereka terdiri daripada mereka yang dalam golongan pra-persaraan dan awal persaraan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan. Soalan saya ialah berkenaan dengan unjuran kerajaan, berapakah kehilangan hasil yang diunjurkan oleh kerajaan, tetapi Timbalan Menteri tidak memberikan sebarang angka. Saya fikir mungkin kerana kerajaan masih lagi dalam peringkat kajian untuk menentukan berapakah angka. Jadi soalan saya ialah saya menyokong apabila CGT ini tidak dikenakan kepada syarikat-syarikat yang tersenarai di bursa saham, kerana kalau dikenakan ia pasti akan berlaku iklim yang tidak sihat di bursa saham. Cuma tidakkah kerajaan boleh memperluaskan lagi pengecualian yang telah diperkenalkan itu, kerana syarikat yang tidak tersenarai di bursa saham ini biasanya terdiri daripada golongan M40 dan mungkin juga B40. Contohnya tempoh pemilikan saham tersebut mungkin kurang daripada 3 tahun atau tempoh-tempoh tertentu. Jadi adakah kerajaan sedang mempertimbangkan untuk memperluaskan lagi pengecualian itu bagi memberikan lebih lagi buffer kepada pemilik-pemilik saham yang tidak tersenarai di bursa saham? Terima kasih. Terima kasih. Puan Yang Pertua, pada setakat ini ada 4 pengecualian telah dilakukan. Pengecualian adalah cukai keuntungan modal akan diberikan kepada pelupusan saham tidak tersenarai bagi aktiviti-aktiviti perniagaan seperti tawaran awam permulaan, initial public offering IPO dengan izin, penstrukturan syarikat dalam kumpulan yang sama, internal restructuring, syarikat modal terroka dan unit amanah. Pada masa sekarang, ini merupakan 4 kumpulan yang dikecualikan daripada CGT. Dan saya pun faham, saya mengambil cadangan Yang Berhormat, kita akan mengkaji dengan lebih lanjut lagi juga. Miri. Terima kasih Tuan Betul-betul. Berkenaan dengan CGT, kerajaan telah mengenakan cukai ini ke atas foreign source income dengan izin. Adakah ini akan menjejaskan syarikat Malaysia untuk membawa pulang pendapatan akibat pengenalan cukai ini? Dan adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai ini bagi saham tersenarai juga? Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, kerajaan telah mencadangkan untuk mengenakan CGT ke atas keuntungan daripada pelupusan semua jenis aset modal yang terbit dari 2 negara Foreign Source Income FSI dengan izin dan dibawa masuk ke Malaysia mulai 1 Januari 2024 pada kadar cukai korporat semasa iaitu antara 15% sehingga 24%. Hasrat utama kerajaan mengenakan cukai ini adalah bagi memenuhi komitmen antarabangsa bagi menangani isu situasi double non-taxation transaksi rentas sempadan di bawah European Union Code of Conduct Group dengan izin dan bukannya untuk meningkatkan kutipan hasil cukai semata-mata. Pelaksanaan CGT FSI ini adalah dalam bentuk perluasan skop kepada foreign source income. Dengan izin sedia ada yang selama ini meliputi pendapatan dividen, faedah sewa dan royalty. Malaysia mengambil pendekatan yang sama seperti Singapura dan Hong Kong dalam melaksanakan CGT FSI seperti mana ditetapkan
dan dipersetujui oleh pihak EU COCG di mana pengecualian cukai akan diberikan kepada syarikat residen Malaysia termasuk unit amanah yang memenuhi syarat substansif ekonomi iaitu menggaji bilangan pekerja yang mencukupi dan mempunyai perbelanjaan operasi yang mencukupi. Sekian, terima kasih. Tuan Muhammad Syafizan Haji Kepli, Patan Lupa. Terima kasih Puan Speaker. Soalan nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pertua, terima kasih sahabat saya dari Batang Lupa. Apakah usaha yang dibuat oleh kementerian? Ada 3. Yang pertama, ditubuhkan pasukan petugas khas khusus untuk tujuan ini di peringkat negeri Sarawak yang saya dan Premier Sarawak pengurusikan. Ini bertujuan menangani masalah penduduk yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri terutama di kawasan pedalaman. Jadi pasukan ini dianggotai Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Ketua Menteri Sarawak. Dan untuk sepanjang tahun lepas, daripada Oktober sepanjang tahun lepas daripada sehingga Disember 2023 kita telah mengadakan program di 12 lokasi dan berjaya menerima sehingga 5,210 permohonan. Usaha yang kedua ialah penubuhan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat negeri Sarawak bagi menyelesaikan masalah permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Anak angkat, anak tidak sah taraf, anak di bawah jagaan atau anak terdampar atau foundling baby. Kita telah berjaya menyelesaikan sehingga 946 permohonan dan jawatankuasa ini terus menerima permohonan. Uniknya adalah permohonan itu akan dikumpulkan dan dibuat tapisan awal oleh Kerajaan Negeri Sarawak di bawah menterinya Dato' Haji Fatimah. Kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Negeri Sarawak akan duduk bagi meneliti permohonan di bawah 15A ini sebelum membuat keputusan. Perkara yang ketiga, inisiatifnya adalah program yang kami namakan Menyemai Kasih Rakyat. Program ini bertujuan untuk membantu penduduk bagi mendapatkan kad pengenalan, sijil kelahiran, mengeluarkan sijil kematian dan lain-lain perkhidmatan di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Dan program ini terus berjalan bagi tahun ini sahaja. Bagi tahun lepas kita telah berjaya melaksanakan sehingga 6,466 dan seramai hampir 110,637 rakyat mendapat manfaat daripada program ini. Jadi saya telah terangkan tentang 3 usaha dan saya telah berkongsi senarai pencapaian. Terima kasih. Patan Lupa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan dan usaha Kementerian untuk menyelesaikan isu penduduk dan kanak-kanak tanpa dokumen pengenalan diri dan kerakyatan di negeri Sarawak. Mengambil kira pelbagai kegusaran pelbagai pihak berkenaan implikasi cadangan pindaan perlembagaan mengenai undang-undang kewarganegaraan kepada bayi dan kanak-kanak yang terbiak atau foundling dengan izin. Soalan saya, Puan Speaker, sekiranya pindaan perlembagaan berhubung kewarganegaraan ini diteruskan seperti yang ingin dibawa oleh kementerian, di mana ianya akan melibatkan 5 pindaan yang disifatkan sebagai regresif, apakah terdapat mekanisme atau kaedah lain bagi membolehkan bayi dan kanak-kanak terbiar, terutama yang berada di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, diberikan kerakyatan automatik seperti mana yang turut dicadangkan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Masyarakat Sarawak? Bagaimana pula dengan anak-anak yang lahir kepada pasangan warganegara dan bukan warganegara dalam kes perkahwinan adat atau perkahwinan yang tidak didaftarkan? Saya cuma khawatir masalah kanak-kanak tanpa kerakyatan ini bukan sesuatu yang statik. Walaupun jumlahnya mungkin berkurangan atas usaha gigih kementerian, realitinya
realitinya isu ini akan sentiasa wujud di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak yang bersempadanan dengan Kalimantan, Indonesia kerana ianya sudah menjadi isu rentas generasi. Seboleh-bolehnya kita tidak mahu kanak-kanak yang tidak bersalah ini dinafikan hak mereka untuk mendapatkan akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Terima kasih Puan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan. Speaker, ada 3 perkara yang saya tangkap daripada soalan tambahan. Rumuskan jawapan. Rumuskan. Rumuskan ni payah sikitlah. Ya. Baik, yang pertama, perkahwinan adat. Bagi bukan Islam di Sarawak yang berkahwin secara adat. Okey. Yang itu anak yang perkahwinan adat ni dia iktiraf. Dia bawa akta perkahwinan, kita iktiraf. Jadi anak yang dilahirkan kalau ibu bapaknya warga negara Malaysia, anak tu warga negara, tak ada masalah ya. Tapi perkahwinan adat yang dilakukan oleh pasangan Muslim, dia kena daftarkan semula di bawah akta perkahwinan. Dia kena daftar semula. Itu proses yang berbezanya ya. Sebab di bawah ordinan Kerajaan Negeri Sarawak itu dia benarkan kalau perkahwinan adat melibatkan non-Muslim. Okey. Itu terjawab ya. Yang kedua ialah soal foundling baby. Ini rumus ni, fungsi ya. Ini rumus ni. Saya nak sebut begini ya. Yang pertama, proses libat urus sedang berlangsung sehingga kita bentangkan dan kita print blue bill yang itu muktamad untuk kita bahas, pertimbang dan buat keputusan. Sehingga itu berlaku, sekarang ni adalah proses libat urus yang sedang kita buat. 2 hari lepas saya dengan Perikatan Nasional, petang nanti dengan Barisan Nasional, begitulah seterusnya. Dan itu akan kita muktamadkan sebelum daripada cetakan blue bill. Itu prosesnya ya. Baik. Foundling baby ini jelas melalui libat urus yang saya kendalikan dan KDN kendalikan. Ada 2 dikotomi yang sangat jelas. Satu berpandangan, bukalah seluas-luasnya. Asal lahir di sini saja, tak kiralah di mana jumpa, siapa pun ibu bapaknya, berilah warga negara. Atas sifat ihsan dan kemanusiaan, jangan hukum anak yang tidak bersalah. Di satu ekstrim lain, dikotomi lain, ialah negara kita ada undang-undang, ada perlembagaan, ada peraturan. Dalam urusan berkerajaan, tertibnya harus diikuti. Sebab itu prinsip warga negara ini ada 2. Yang pertama, ikatan perkahwinan yang sah dan didaftarkan. Yang kedua, ibu atau bapa warga negara Malaysia. Adapun foundling baby, kita tak tahu dia ibu bapaknya. Sebab itu dalam foundling baby ini disebut kena ada 2 andaian, presumption. Yang pertama, tempat lahir dia adalah di mana dia dijumpai. Yang kedua, dia mesti dibuat andaian telah dilahirkan oleh ibu yang permanently resident di sini. Itu asalnya. Bila kita buat presumption begitu, maka dia boleh dapat warga negara secara kuat kuasa undang-undang. So di antara 2 pandangan ini yang kerajaan kena menjernihkan, mengharmonikan, mengimbangkan antara 2 pandangan yang bersifat ini. Percayalah, sehingga kita bentangkan nanti, kita akan meminta semua ahli parlimen mengambil bahagian dalam perbahasan supaya kita sama-sama mengambil tanggungjawab bahawa hak anak-anak itu mesti dijamin, dijaga. Hentikan istilah dinafikan hak untuk mendapat warga negara. Sekarang kalau dia tak dapat cara 19B pun, kita proses di bawah 15A. Dia tetap dapat warga negara. Tak ada istilah dia dinafikan. Janji dia pohon dan permohonan dia lengkap. Okey, jadi saya mohon tak ada lagi istilah menafikan. Hakikatnya adalah kalau tak diluluskan di bawah kuasa undang-undang, dia tetap diproses dan dibuat keputusan permohonannya di bawah perkara 15A. Jadi sekarang masih dalam peringkat libat urus untuk mendapat formula yang terbaik. Dan saya belum pembentangan, saya akan maklumkan pada ketua WIP masing-masing. Saya dengan Kota Baru, saya dengan Larut, suasana yang sangat kondusif dalam sesi pada 2 hari lepas. Semua ketua WIP kerajaan telah saya engage dan insya-Allah bila sampai masa kita akan sama-sama mengambil bahagian untuk membuat keputusan yang terbaik dalam isu warga negara. Terima kasih.
Sabak benar. Lepas pandang, saya juga nak ambil kesempatan ini ucap terima kasih kepada sahabat saya dari Kuala Krai yang mencadangkan supaya sementara kita berbincang tajuk warga negara, dicadangkan supaya Jabatan Pendaftaran buka booth atau kaunter untuk bantu semua ahli parlimen yang menerima permohonan penyelesaian isu warga negara di peringkat pusat khidmat masing-masing. Jadi mulai 25 Mac hingga 27 Mac di parlimen ini, anda boleh, ahli-ahli parlimen boleh berurusan masalah ini dengan pegawai Jabatan Pendaftaran. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya, apakah kekangan ataupun masalah yang dihadapi oleh pihak kementerian untuk menyelesaikan masalah warga negara penduduk yang menjadi pemegang kad pengenalan pemerhatian sementara dan pemerhatian tetap? Mungkin soalan saya ini lebih kepada hasrat menteri kepada ketua-ketua masyarakat dan orang ramai supaya proaktif dalam menangani masalah kewarganegaraan ini. Terima kasih sahabat saya dari Sabak Bernam. Dalam perlembagaan persekutuan sekarang, disebut jika isteri dan suami itu adalah pemustatin tetap, permanent resident, IC merah. Anak yang dilahirkan itu akan dapat IC biru. Bila saya semak kembali, handset waktu perkara ini ditetapkan sebagai satu dasar, sebenarnya dia bertujuan untuk menguruskan permohonan daripada, masa itu Singapura sebahagian daripada kita. Dalam handset itu terang-terang sebut. Sebab Singapura keluar daripada Malaysia tahun 65, tahun 63 tu ada lagi. Kita satu negara. Jadi bila pisah antara dua negara, maka dibuat. Kalau orang Singapura memegang IC merah, bila dia masuk ke Semenanjung, dia pegang IC merah. Jadi khusus untuk suasana itu, maka perlembagaan dibuat bahawa dua pemegang IC merah, anak lahir itu IC biru. Technically, seorang yang pegang IC merah, dia masih lagi menjadi warga negara asing. Dia mungkin rakyat Indonesia, rakyat. Di sini dia pegang IC merah. Dia rakyat Thailand. Di sini dia pegang IC merah. Jadi seorang suami warga Indonesia dan isterinya warga Thailand berkahwin anak di Malaysia dan anak dia lahir di Malaysia. Dia adalah status warga negara dia warga asing. Jadi cadangan yang kita usulkan untuk ahli berhormat nanti adalah anak dia itu adalah anak yang juga kena buat permohonan melalui supaya tidak dapat secara terus warga negara. Sebab mana mungkin kita pun kalau ada luar negara, kita warga negara Malaysia pegang permanent resident di Australia. Lahir anak sana, anak kita automatik sana. Australia pun tak terima. Tapi perlembagaan kita ada di situ. Perlembagaan itu tahun 50-an. Jadi sebab itu kita fikir ada beberapa perkara yang perlu kita bentangkan semula. Jadi itu menjawab perkara yang dibangkit oleh sahabat saya, sahabat Bernam. Terima kasih. Tuan Roslan bin Hashim, Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih Puan Speaker. Yang Hormat Menteri, saya mohon jawapan yang padu dan tepat. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Yang Di-Pertua dan untuk makluman ahli yang berhormat Kulim Bandar Baru. Selaras dengan usaha membantu meningkatkan penglibatan usahawan Bumiputra daripada sektor makanan dan minuman dalam industri halal negara, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah merancang untuk melaksanakan beberapa program pembangunan keusahawanan halal pada tahun 2024 ini, yaitu seperti berikut. Pertama, program pembangunan kapasiti usahawan industri halal dengan peruntukan berjumlah RM1 juta yang bertujuan menyediakan bantuan pematuhan pensijilan halal kepada usahawan. Di bawah program ini, usahawan yang layak akan ditawarkan bantuan geran pembiayaan sehingga RM10.000 bagi menampung kos pematuhan syarat-syarat pensijilan halal. Selain itu, melalui program ini juga, Kementerian akan menganjurkan bengkel kesedaran dan bimbingan halal usahawan dan ada juga yang telah dilaksanakan, yaitu pada 19 dan 20 Februari 2024 di Pulau Pinang
dan bingkil seterusnya akan diadakan pada bulan Julai 2024. Yang kedua, program pembangunan kapasiti produk halal dengan peruntukan berjumlah 2 juta ringgit bertujuan membantu usahawan yang telah memiliki pensijilan halal untuk meningkatkan kapasiti produk dan perkhidmatan halal daripada aspek penjenamaan, pembungkusan dan pelabelan. Melalui program ini, seramai 65 orang usahawan akan menerima bantuan geran pembiayaan bernilai sehingga RM30.000 bagi menampung kos pembangunan jenama produk, penyediaan prototipe dan menaik taraf reka bentuk pembungkusan dan pelabelan setiap produk usahawan. Ketiga, program inovasi dan teknologi halal dengan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi membantu usahawan yang telah memiliki pensijilan halal untuk meningkatkan keberhasilan produk dan perkhidmatan halal berteraskan inovasi dan teknologi. Program ini dijangka akan memberi manfaat kepada seramai 25 orang usahawan dengan geran pembiayaan berjumlah RM200.000 bagi setiap usahawan bagi mengadaptasi inovasi dan teknologi halal dalam meningkatkan produktiviti produk halal. Dan yang keempat, program pengantarbangsaan usahawan halal dengan peruntukan sebanyak RM5 juta bertujuan menyediakan akses produk dan perkhidmatan halal Malaysia di pasaran antarabangsa. Melalui program ini, seramai 200 orang usahawan dijangka akan dibantu dengan membiayai kos penyertaan usahawan dalam pameran dan Expo Perdagangan Antarabangsa. Dan pada bulan lepas, Kementerian telah menghantar usahawan-usahawan yang mempunyai produk makanan dan minuman halal ini ke Gulf Food di Dubai sebanyak 10 usahawan dan 10 syarikat franchise, dan mereka telah menjanah jualan sebenar RM18.7 juta dan potensi jualan sebanyak RM131 juta. Jadi ini antara program yang telah dilaksanakan dan program yang kita akan teruskan pada tahun ini. Terima kasih. Golem Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada YB Menteri. Soalan tambahan saya untuk soalan 4. Antaranya ialah peranan KUSKOP, salah satunya adalah untuk membantu PMKS. Soalannya, sekarang hampir 80% ataupun 90,000 lebih adalah usahawan mikro, terutamanya Bumiputera. Kebanyakannya usahawan ini adalah di peringkat asas. Soalannya, apakah peranan KUSKOP bagi mengembangkan usahawan mikro asas ini selain daripada memberi pinjaman? Dan apakah peranan KUSKOP di mana masih ramai PMKS yang tidak mendaftar dengan SME Corp, yang mana dengan mendaftar dengan SME Corp, usahawan PMKS dapat pelbagai bantuan kewangan untuk meneruskan perniagaan mereka menerusi inisiatif program mikro madani. Dan juga soalan yang ketiga. Satu soalan sahaja. Cukuplah. Silakan Menteri jawab. Okey, terima kasih Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya tahu Yang Berhormat banyak soalan dan saya terbuka untuk datang ke pejabat saya sama ada di Parlimen ini atau di Kementerian untuk kita selesaikan soalan-soalan yang tak sempat diluahkan tadi. Terima kasih. Pertama, selain daripada pembiayaan, seperti yang saya sebut awal lagi, InScan antaranya menyediakan program bimbingan dan setelah itu diberikan ke agensi-agensi pembiayaan. Setelah itu, jika mereka berhasil untuk meningkatkan kategori perniagaan dia, sesuai untuk diangkat ke pasaran antarabangsa, kita ada program seperti yang saya jawab sebentar tadi. Itu adalah perkhidmatan selain daripada pembiayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian. Yang kedua, tentang usahawan yang tidak mendaftar dengan SME Corp. Kita telah melaksanakan plan pempumalan usahawan informal tahun lepas dengan hasrat untuk mendaftarkan lebih ramai lagi usahawan-usahawan informal ini. Kita maklum sekitar 77% daripada sekitar 1,2 juta perniagaan PMKS di negara kita ini terdiri daripada usahawan mikro dan memerlukan banyak bantuan termasuk bimbingan, pembiayaan dan sebagainya. Dan di bawah SME Corp kita telah menyediakan subsidi secara percuma. Misalnya kita menampung kos
untuk mereka mendaftar sebagai syarikat PMKS ini sebanyak RM100 itu pada masa ini masih secara percuma kerana kita mendapat dana tambahan pada tahun lepas, dan saya minta ahli yang berhormat untuk war-warkan kepada PMKS di kawasan masing-masing daftar dengan SME Corp melalui laman website SME Corp secara percuma. Dalam masa 2 hari sepatutnya pendaftaran PMKS itu, sijil PMKS itu akan dikeluarkan. Terima kasih. Bukit Bendera. Baik, ketika ini di Dewan Rakyat sedang berlangsungnya sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan bagi soalan tambahan nombor 4, dan menurut aturan urusan mesyuarat bagi persidangan Dewan Negara, ketika ini sedang berlangsungnya persoalan nombor 7, iaitu soalan yang dikemukakan oleh Senator Tan Sri Datuk Low Kian Chuan meminta Menteri Luar Negeri menyatakan apakah komitmen kerajaan untuk menerima dan menguatkuasakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh pelbagai aktivis pertubuhan sivil dari pelbagai negara, dan dalam sesi penilaian berkala sejagat ke-4 Malaysia di Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva. Dan itu antara persoalan yang dibawakan, dan Dewan Negara telah pun bersedia terus ke Dewan Negara. Silakan. Buruh paksa berkenaan dengan buruh kanak-kanak, berkenaan dengan buruh asing dan berbagai-bagai lagi lah, ya, Datuk Betul, ya. Dia sebagai hak asasi berkaitan kanak-kanak, wanita, orang kurang upaya, orang asli dan juga orang asal, hak berkaitan keluarga dan perkahwinan. Ini untuk orang yang dah belum kahwin lah, ya. Yang dah kahwin, Datuk Seri tak perlulah berisau pasal ni. Peningkatan taraf hidup dan sosioekonomi, termasuk akses kepada perkhidmatan kesihatan dan pelajaran, penghapusan hukuman mati. Ini untuk pengetahuan Datuk Yang Pertua, kita telah pun banyak buat perkara-perkara untuk kita merektifikasi perkara-perkara yang disebut semasa UPR kali ketiga dulu pada 2018, termasuk pemansuhan hukuman mati mandatory. Ini telah pun kita lakukan. Ini sebagai kita mengambil maklum dan kita merektifikasi apa yang telah disebut dalam UPR 2018. Malaysia telah meratifikasi International Labour Protocol, Organisation Protocol 2014 to the Forced Labour Convention pada tahun 2022. Malaysia telah meminda Anti-Trafficking and Anti-Smuggling Act 2007, Discriminalization Suicide Attempt in May 2023, pelantikan Pesuruhanjaya Kanak-Kanak di bawah Sohakam kita buat pada bulan Mac 2023, peningkatan kedudukan Malaysia Indak Kebangsaan Media kita banyak, Datuk Seri, dan penubuhan yang paling penting sekali ialah penubuhan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Kita dah ada, Datuk Seri. Yang lainnya penterjemahan instrumen hak asasi manusia kita telah buat juga daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia, yang mana ini memudahkan lagi pihak-pihak untuk memahami apa yang terkandung di dalam UPR ataupun daripada hasil daripada Konvensyen Hak Asasi di Geneva itu betul. Jadi banyak telah pun kita buat, dan kebanyakannya pada yang 343 ni itu betul masih lagi berkisar kepada buruh paksa, human trafficking dan macam-macam lagi lah, itu betul, ya. Tapi ini kita sedang buat libat urus dengan agensi, banyaknya dengan KDN, Kementerian Dalam Negeri, tetapi kita juga nak buat sesi libat urus dengan pihak swasta, Tan Sri, ya. Kerana kebanyakannya ini melibatkan pihak swasta. Kita mesti melibat urus pihak swasta. Kita nak tahu apa tindakan mereka, ya. Apakah mereka masih lagi mengamalkan perkara-perkara yang telah disebut. Dan kita dulu telah katakan kita telah pun meratifikasi benda ini. Kita tak mahu nanti bila ada pasukan daripada pasukan bebas ataupun NGO yang datang ataupun yang daripada dalam negara ini yang datang membuat aduan kepada Human Rights Council di Geneva. InsyaAllah. Terima kasih. Soalan tambahan? Boleh? Satu. Sila. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri jawapan yang telah diberikan.
Tadi Menteri mengatakan perkara-perkara ialah seperti kita katakan buruh paksa, buruh kanak-kanak, hukuman mati. Yang ini semua boleh dilaksanakan di Malaysia. Apa pula kepada perkara-perkara yang kita katakan cadangan mereka tetapi tidak dapat dimajukan di sini kerana kurang selaras dengan kepentingan negara, national interest kita, seperti hak LGBT. Bagaimanakah Wisma Putra memberi penerangan yang diplomatik dan convincing kepada masyarakat sivil antarabangsa itu? Terima kasih. Datuk Depan Tua, kita ini yang kita buat libat urus. Kita tak boleh, bila kita mengambil pendirian negara, kita tak boleh memandang pada satu pihak. Negara kita ini negara yang berbilang kaum, berbilang bahasa, budaya dan agama. Kita tak boleh pandang satu pihak saja. Kalau itu kita lakukan, negara nanti jadi kapal yang sengit. Kita tak boleh. Kapal kita mesti 90 darjah, mesti level punya. Ya? Kalau kita memihak kepada satu pihak, tidak mengambil kira kepada satu pihak yang lain, dia akan membuatkan suatu situasi di mana ada perasaan tidak puas hati. Jadi untuk itu kita perlu berhati-hati untuk kita merektifikasi apa jua isu-isu perkara-perkara yang dibawa, bukannya berasaskan kepada permohonan kepada satu-satu pihak, tetapi apabila negara buat satu dasar, kita melihatnya sebagai dasar yang melibatkan semua, bukannya dasar untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hussein bin Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 8. Tuan Yang Dipertua, yang untuk makluman untuk YB Senator di Dewan Negara, soalan yang mengenai livelihood rubber price mechanism baru saja diangkat di Dewan Rakyat pada 11 Mac. So, yang jawapan yang di sini adalah serupa dengan jawapan di Dewan Rakyat. So, kerajaan menyedari hakikat isu-isu yang sedang dialami oleh pekebun kecil. Untuk makluman yang berhormat, harga getah adalah berorientasikan ekspor yang mana harga getah adalah dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan getah sedunia dengan izin supply and demand. Intervensi daripada kerajaan adalah tidak mudah dan pada tahap yang minimum. Kerana pengeluaran getah negara adalah hanya sekitar 3.3% dari jumlah pengeluaran dunia. Dan untuk makluman yang berhormat, mekanisme harga getah untuk kesinambungan hidup pekebun kecil atau Livelihood Rubber Price Mechanism (LRPM) merupakan antara agenda utama kerajaan yang dibincangkan dalam kalangan negara-negara pengeluar getah di bawah The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) yang terkesan dengan harga getah semasa yang rendah berbanding dengan kenaikan kos pengeluaran dan kos sara hidup. Jika dipersetujui oleh setiap negara pengeluar, LRPM dijangka dapat dimuktamadkan dalam tahun ini, yang mana paras harga getah untuk pasaran ekspor tidak boleh rendah daripada kombinasi kos pengeluaran dan kos sara hidup pekebun kecil. Walau bagaimanapun, cabaran utama pelaksanaan mekanisme ini adalah untuk mendapat kesepakatan untuk kesemua 13 negara anggota di bawah ANRPC, yang mana sebahagian negara anggota juga merupakan negara pengguna getah seperti China dan Singapura. Kejayaan LPRM tertakluk kepada persetujuan dan bersepakatan terutamanya negara pengeluar. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Sebagaimana yang sedia dimaklumi, antara usaha kerajaan untuk menyelesaikan isu 420,000 hektar getah tidak ditoreh dengan mewujudkan model kluster atau mini estate getah yang pernah dilakukan suatu ketika dahulu. Soalan tambahan saya. Pertama, sejauh mana kajian atau penyelidikan yang dilakukan oleh agensi kerajaan seperti RESDA
dengan kerjasama universiti tempatan terhadap model kluster yang diperkenalkan ini, termasuk kesan sosioekonomi terhadap pekebun kecil yang terlibat dengan perancangan ini. Dan soalan kedua, apakah jaminan kerajaan bahawa model kluster yang diperkenalkan itu tidak melibatkan buruh asing, malah meningkatkan pendapatan pekebun kecil? Terima kasih. Ya, Tuan Yang Dipertua, untuk menjawab soalan daripada YB Senator, sebenarnya yang cara atau inisiatif kerajaan untuk membangunkan kawasan yang 420,000 hektar yang tidak bertoreh itu, dia masih dalam kajian dan belum angkat paper, belum angkat kertas cadangan kepada Kabinet untuk buat keputusan. Dan kerajaan sekarang ni dia tengah buat yang kajian ni berasaskan model kluster atau konsolidasi yang melibatkan pemegang daru atau stakeholders dalam rantaian pengeluaran yang terdiri daripada huluan berkebun kecil, latang-latang rancangan kerajaan atau GLC sampai ke pertengahan, kilang berprosesan dan juga hiliran pengeluaran produk. Dan ini dia merupakan satu konsep yang di mana kita nak gabungkan yang kawasan-kawasan dore yang bersifat yang kecil-kecilan ni, yang biasanya 93% daripada pengusaha getah ini adalah smallholders. So macam mana kita nak gabungkan mereka supaya mendapat skala ekonomi yang berpatutan, supaya dia lebih tersusun dalam berusaha untuk penanaman getah ini. Dan melalui cara ini, barulah dapat secara tak langsung kita boleh menggalakkan pengupahan bekerja-bekerja sama ada bekerja tempatan ke atau bekerja asing ke, supaya mereka dapat masuk dalam perusahaan untuk getah ini. Kalau kita bergantung kepada perusahaan kecil saja, kemungkinan mereka tak mampu untuk menampung yang upah untuk bekerja asing, memantangkan harga getah yang tidak stabil. Terima kasih. Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya nombor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator, pada masa ini KBS tidak berhasrat untuk menaik taraf 22 Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN dan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN sebagai universiti. Fungsi dan peranan utama IKTBN dan IKBN ini adalah untuk melaksanakan pelbagai program latihan berkemahiran untuk membantu dan memastikan golongan belia termasuklah belia NEET, Not in Employment, Education and Training, mendapat peluang pendidikan kemahiran dan peluang pekerjaan untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Usaha ini untuk memastikan laluan alternatif bagi belia yang tidak mendapat peluang melanjutkan pelajaran di peringkat tertiari sentiasa terbuka dan juga inklusif. Beberapa pendekatan telah pun kita laksanakan di kementerian bagi memastikan kurikulum yang dilaksanakan di IKTBN dan IKBN seiring dengan keperluan revolusi industri IR 4.0. Antaranya melalui kerjasama dengan Sirim Berhad dalam membantu pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan pendigitalan dan kurikulum yang berteraskan IR 4.0 atau IR 4.0. Di samping itu, kementerian sedang bekerjasama dengan 22 pemain industri yang berkeupayaan memacu pertumbuhan IR 4.0 bagi memastikan pelajar di IKTBN dan IKBN mendapat manfaat besar melalui penambahan pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pembelajaran berkaitan dengan IR 4.0. Sekian, terima kasih. Sila. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Apakah kerajaan tidak bersedia untuk menambah kursus sarjana pertama di IKTBN dan IKBN yang berteraskan TVET selaku agenda nasional negara? Terima kasih. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, setakat sekarang sebenarnya kita di IKBN menerusi MOU yang melibatkan pemain industri dan juga kurikulum yang kita tawarkan sekarang. Kita boleh lihat
bidang-bidang kursus yang ditawarkan sebenarnya sehingga kepada diploma lanjutan atau sijil lanjutan dan juga diploma. Manakala untuk pengetahuan juga sebenarnya sistem yang kita guna sekarang adalah di bawah yang kita guna sebagai sistem pensijilan kemahiran Malaysia SPKM. Di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006, Akta 652. Ia tidak sama dengan yang di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti. Jadi ia memerlukan pemerhatian dan juga pindaan serta keputusan-keputusan yang berbeza berbanding dengan langkah yang kita ambil sekarang. Jadi ia bukan soal kita tidak mahu menaik taraf, tapi kerana ianya tertakluk kepada perundangan yang ada sekarang. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, isu pengiktirafan sijil kemahiran Malaysia. Boleh mengulas mengenai pengiktirafan? Saya difahamkan bahawa ada kursus-kursus walaupun kerajaan melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran isu sijil tersebut, tetapi ada kekeliruan mengenai pengiktirafan atau sijil tu, adakah sijil tu diiktiraf oleh kerajaan sendiri? Terima kasih. Ya, sijil tersebut selagi mana ianya tertakluk ataupun sijil tersebut menepati sistem pensijilan kemahiran Malaysia di bawah Akta 652, maka ianya tidak ada masalah. Mungkin di bawah IKBS dan IKBN ataupun IKTBN ini kita tidak ada isu berkait dengan pengiktirafan terhadap sijil yang dikeluarkan kerana ini adalah institusi yang dikawal selia oleh agensi dan juga kementerian. Mungkin ini berkaitan dengan sijil yang ditawarkan oleh kolej swasta, itu yang selalu menimbulkan masalah. Yang paling penting juga sebenarnya adalah soal kebolehpasaran berbanding dengan soal pengiktirafan. Kita juga meneliti soal kebolehpasaran graduan yang dikeluarkan, dan kerjasama yang kita jalinkan dengan industri itu juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan graduan yang memiliki sijil-sijil kemahiran keluaran daripada IKBN dan IKTBN ini dapat ditempatkan di dalam industri dan dapat bekerja dengan meraih pendapatan yang baik. Kita ada jalinkan kerjasama dengan lebih 22 pemain industri. Manakala untuk pengetahuan juga, setakat sekarang kebolehpasaran oleh graduan-graduan IKBS ini adalah sejak 3 tahun berturut-turut mencecah 95 ke 96% kebolehpasaran. Jadi kita tidak berhadapan dengan masalah tersebut. Terima kasih. Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Nelson. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10 kepada Menteri yang disayangi. Terima kasih Datuk di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mengambil tindakan sewajarnya bagi merealisasikan cadangan melanjutkan dasar pendidikan wajib sehingga peringkat menengah. Cadangan ini akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum draft Undang-Undang Pendidikan melibatkan pindaan terhadap Akta Pendidikan 1996 digubal dan ditamatkan. Jadi untuk pengetahuan Datuk Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Senator, cadangan ini dalam proses mendapatkan ulasan daripada kementerian-kementerian yang lain. Selepas proses tersebut selesai, kita bersedia Yang Berhormat untuk membawa dasar tersebut ke Dewan Rakyat dan Dewan ini, dan Yang Berhormat kena terus pastikan Yang Berhormat ada dalam Dewan ini untuk menyokong dasar pendidikan wajib sekolah menengah ini. Terima kasih Datuk Yang Betul. Terima kasih. Soalan tambahan. Agaknya bila 2025-26? Terima kasih. Yang Berhormat, kalau ikutkan rangka kerja saya Yang Berhormat pada tahun ini juga. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Soalan tambahan Datuk Speaker. Soalan tambahan. Sila. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih terlebih dahulu kepada Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, bagaimana kesediaan kerajaan dalam rangka kurikulum yang
khusus kepada pelajar-pelajar yang kurang pencapaian akademik untuk mengembangkan bakat mereka ke tahap maksimum dan mampu untuk membina kerjaya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Izinkan saya Datuk Yang Pertua untuk memberikan sedikit penjelasan dan penegasan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun meluncurkan 6 pasukan petugas khas bagi menjalankan reformasi pendidikan negara. 6 jawatankuasa khas ini antara lain bagi menjawab soalan Yang Berhormat Senator tadi, termasuklah antara lain adalah pemerkasaan TVET. Dan ini kita akan memberikan tumpuan kerana ketika ini TVET adalah salah satu tumpuan yang disebut sebagai, dengan izin Datuk Yang Pertua, the direction of the nation ataupun hala tuju negara ketika ini. Manakala yang lain-lain, 5 lagi jawatankuasa khas berkaitan dengan reformasi ini adalah tertumpu kepada bidang-bidang termasuk STEM, pembudayaan digital, intervensi kurikulum dan juga memartabatkan bahasa Melayu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan tambahan? Sila. Terima kasih Yang Datuk Seri. Adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu special task force untuk menangani isu keciciran pelajar sekolah rendah, memandangkan isu keciciran merupakan satu isu yang serius? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, sebelum Yang Berhormat bertanya soalan itu, perkara itu telah pun diselesaikan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana special task force yang disebut itu termasuklah salah satunya adalah berkaitan dengan intervensi kurikulum yang akan juga menyelesaikan isu-isu yang terkait rapat dengan keciciran pelajar. Untuk maklum Yang Berhormat, dalam sidang media saya yang lepas, salah satu intervensi yang kita lakukan adalah intervensi berkaitan keciciran, numerasi dan literasi. Untuk itu, pelajar tahun 1 tahun ini, ya, yang akan kita kenal pasti kecicirannya selepas 3 bulan mereka belajar, dan guru-guru akan mengambil alih berkaitan dan membuat assessment dengan izin Datuk Yang Pertua berkaitan dengan kemahiran literasi dan numerasi mereka. Jadi susul tindak telah pun kita ambil berkaitan dengan isu keciciran untuk pelajar sekolah rendah ini. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang kita sayangi. Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail. Assalamualaikum Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator yang bertanya. Tuan Yang Tua, untuk makluman, penumpuan pasaran ataupun market concentration boleh didefinisikan sebagai ukuran tahap intensiti persaingan dalam sesuatu industri atau ekonomi. Penumpuan pasaran ini merupakan satu penanda aras untuk mengukur sejauh mana pembahagian sesuatu pasaran yang tertumpu di antara sebilangan kecil syarikat dalam pasaran yang sama dan biasanya dikaitkan dengan kes monopoli. Monopoli atau kedudukan dominan dalam sesebuah pasaran dagangan tidak merupakan satu keadaan yang kita inginkan dalam pasaran dagangan. Namun oleh sebab ketika ini saiz pasaran dagangan dalam negara belum cukup besar, maka negara kita belum mewujudkan Akta Anti Monopoli. Namun Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC melalui Seksyen 10 Akta 712 iaitu Akta Persaingan 2010 boleh menjalankan penyiasatan terhadap aduan atau tuduhan penyalahgunaan kuasa, monopoli dan dominan. Antara contoh-contoh penyalahgunaan kuasa, 1 ialah keengganan membekal barangan atau perkhidmatan tanpa sebarang justifikasi yang munasabah. 2, mengenakan syarat yang berbeza bagi transaksi dan barangan yang sama. 3, meletakkan harga yang rendah dengan tujuan untuk membunuh persaingan. Dan 4, memaksa pengguna untuk membeli 2 buah produk yang berasingan dalam satu pembelian yang terikat ataupun tying and bundling. Jadi dalam keadaan ini, MyCC sebagai competition watchdog akan sentiasa memantau dan menjalankan penyiasatan berdasarkan Akta 712 sekiranya terdapat penyalahgunaan kedudukan dominan ataupun monopoli. Tidak hanya terhadap kepada industri ayam dan beras sahaja, tetapi semua industri di Malaysia bagi menjamin ekosistem perdagangan dalam negeri sentiasa sihat dan beretika, berdaya maju dan berdaya saing. Sekiranya ada isu penyalahgunaan, MyCC tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas jika terbukti ada kes penyalahgunaan.
Untuk makluman yang berhormat, di bawah Seksyen 14 Akta Persaingan 2010, MyCC mempunyai 3 punca kuasa untuk memulakan siasatan sekiranya terdapat aktiviti anti persaingan, iaitu pertama melalui aduan, kedua arahan Yang Berhormat Menteri KPDN ataupun ex officio iaitu di bawah inisiatif MyCC sendiri. Saya ingin maklumkan bahawa di dalam kes kartel makanan ayam, ianya menggunakan punca kuasa Seksyen 14(2) di mana Menteri sendiri mengarahkan untuk diadakan siasatan berkenaan dengan kes kartel makanan ayam. Kerana pada ketika itu di awal tahun 2023, kita dapati bahawa peniaga-peniaga ayam penjual ni susah nak mengawal mengikut harga pasaran. Kita tetapkan harga RM9.40 sekilo tu, mereka susah ni nak dapat harga itu untuk dijual, ya. Dan kadang-kadang pada ketika itu tambah RM1 harga upah potong dan sebagainya. Ya, itu yang mencetus kepada arahan Menteri untuk diadakan siasatan. Jadi kehadapan MyCC akan memperhebatkan advokasi Tuan Yang Di-Pertua, dan kita juga menyediakan khidmat nasihat dasar kepada kementerian-kementerian, agensi-agensi dan melakukan apa orang kata advokasi untuk terus memberi kefahaman berkenaan apa tanggungjawab dan apa yang MyCC boleh buat untuk memastikan bahawa berlaku persaingan yang sihat dalam pasaran negara. Terima kasih, Tuan-Tuan. Soalan tambahan, Datuk Yang Di-Pertua. Isu ini terkait langsung dengan kos sara hidup yang meresahkan sekarang. Yang Berhormat Menteri, saya pasti kerajaan tahu siapa kartel-kartel ini sebab lesen di tangan kita. Ada tidak mungkin untuk kita pergi lebih mesra, panggil semua kartel yang terkait dalam semua isu yang terkait, duduk semeja bincang. Dan saya sebutkan ini sebab ini formula yang PMF sebut sebelum jadi PM. Panggil semeja, ajak minum kopi, bincang, tak buat, mu jaga. Jadi, apakah formula ini tak boleh dibuat sekarang dalam keadaan keresahan yang dah sangat berpanjangan ini? Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas soalan tambahan tersebut. Datuk Yang Di-Pertua, kalau kita tengok kenyataan berkenaan dengan harga beras import, beras putih import, ya, yang kenyataan itu menurunkan harga beras putih import di antara RM1 hingga RM3. Itu adalah contoh rundingan. Sebab dalam kes beras ianya monopoli, ianya bukan lagi persaingan yang tidak sihat, ya, tapi ianya monopoli, dan di situ berlaku perundingan dan untuk apa orang kata mengurangkan harga beras import, beras putih import. Dan kemudian juga diarahkan supaya caterers ataupun peniaga-peniaga apa yang menjalankan perniagaan di kantin yang menggunakan beras tempatan diarahkan untuk tidak menggunakan beras tempatan tapi menggunakan beras putih import tu. Itu antara juga, ya, yang kita lakukan. Jadi kita runding boleh, kita gunakan kuasa juga boleh, ya, dan ada banyak lagi kartel-kartel yang lain seperti kartel tipuan bidar, ya, kartel macam kartel pembekal makanan, ya, kartel seperti sekarang ni kita sedang siasat kartel beras, ya, MyCC juga dah mulakan siasat kartel beras, dan juga ada arahan untuk memulakan siasatan kartel operator tapak pasar malam. Ya, sebab di situ pun mungkin ada isu di mana tapak pasar malam itu mahal dan kemudian peniaga-peniaga tak dapat nak menurunkan harga barang jualan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Betul, soalan tambahan kedua. Sila. Terima kasih, betul. Terima kasih Menteri. Ini bukan berkaitan dengan cornering the market dari segi item barang tu, tetapi dari segi kedai itu sendiri. Kalau mereka katakan ada kedai-kedai rangkaian 100-200 kedai atau 800 kedai, mereka menguasai harga, menjadi harga begitu murah sehingga persaingan di kalangan kedai-kedai yang lain terancam. Adakah juga ini concern kepada MyCC? Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Saya bacakan tadi, ini contoh penyalahgunaan kuasa. Saya bacakan tadi bahawa meletakkan harga yang rendah dengan tujuan untuk membunuh persaingan. Itu juga merupakan salah satu daripada penyalahgunaan kuasa dan ianya membantut persaingan. Ya, dia kawal dan lepas tu dia dominan dalam pasaran, dia rendah turunkan harga sampai orang lain tak boleh compete. Terima kasih. Betul-betul. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Ajis bin Arifin. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 12. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Haji Aziz Arifin. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada 2 Mac 2024, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa semasa di Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 telah memaklumkan dalam ucapan beliau berhubung penubuhan Suruhanjaya Pekerja GIP, SP GIP, yang secara khususnya untuk menangani isu pekerja GIP terutamanya berkaitan kebajikan dan kadar upah. Kementerian Sumber Manusia KESUMA melalui kenyataan media pada 4 Mac 2024 mendukung pengumuman ini bahawa KESUMA akan menerajui penubuhan SP GIP. Fokus utama Suruhanjaya ini akan menjurus kepada aspek hak dan perlindungan pekerja GIP. Termastikan pekerja GIP memperoleh informasi dan akses kepada faedah-faedah seperti insurans, kemudahan kesihatan sama ada dari segi penyakit pekerjaan maupun kemalangan sewaktu bekerja dan juga pelan persaraan yang munasabah bagi menjaga kebajikan pekerja GIP di masa hadapan. Sehubungan dengan itu, jawatan kuasa pelbagai kementerian dan pemegang taruh bagi SP GIP telah bermesyuarat pada 11 Mac 2024 untuk meneliti terma rujukan penubuhan SP GIP yang akan melibatkan fungsi perundangan, keanggotaan, infrastruktur, kewangan dan lain-lain yang berkaitan. Selari dengan jawatan kuasa tersebut, KESUMA akan melantik perunding bagi melaksana kajian membangunkan kerangka dasar pekerjaan dan perundangan dalam ekonomi GIP di Malaysia yang menjurus kepada penubuhan SP GIP untuk mendapat empirical dan data supaya akta atau punca kuasa yang bakal diperkenalkan berhubung Suruhanjaya Pekerja GIP adalah tepat dan bersesuaian dengan ekosistem GIP di Malaysia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, kajian ini akan dibuat dalam tempoh 6 bulan bermula pada April 2024 dan laporan interim akan dibentangkan dalam tempoh masa 3 bulan daripada tarikh dilaksanakan. KESUMA juga telah mengambil langkah proaktif dengan menubuhkan jawatan kuasa pro tem penggiat GIP. Tujuan utama jawatan kuasa adalah sebagai penghubung dan medium penyediaan platform digital dan penggiat GIP sebagai koordinator melihat keperluan dan mengukuhkan cadangan penyelesaian. Mesyuarat jawatan kuasa pro tem penggiat GIP bilangan 1 tahun 2024 telah diadakan pada 30 Januari 2024. Selasa yang diikuti oleh semua ketua-ketua jabatan dan ketua eksekutif agensi atau wakil di bawah KESUMA serta wakil daripada persatuan-persatuan P-Hailing, penghantar dan PPRM bermaksud Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia serta penyedia platform digital Grab, Foodpanda dan Shopee Food. Mesyuarat diadakan bagi membincangkan antara lain isu-isu yang berkaitan dengan upah yang terima, fleksibiliti bekerja dan pasaran pekerjaan. Selain itu, KESUMA juga sedang bekerjasama dengan pihak International Labour Organization dalam mendapatkan pandangan dan cadangan sesuai bagi menangangi isu-isu semasa supaya mampu memberi dan menambah baik perlindungan dan kebajikan penggiat GIP terutama dalam peningkatan ilmu dan kemahiran serta perlindungan sosial. Terima kasih Yang Berhormat dan Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Senator Tuan Abun Sui Anyit. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 13. Terima kasih.
Datuk Yang di-Pertua, soalan daripada YB Senator ini dia sebenarnya 3 dalam 1. Yang pertama, YB Senator bertanya berapakah jumlah pengeluaran padi bukit. Yang kedua, berkaitan dengan kaum yang melaksanakan pertanian ini. Dan yang ketiga, berkaitan dengan usaha daripada kementerian. Berkaitan dengan jumlah pengeluaran padi, padi bukit ini ditanam oleh penduduk setempat bagi tujuan sara diri. Dan aktiviti penanaman padi bukit ini diamalkan secara semi-tradisional dan bergantung kepada sumber air semula jadi. Berdasarkan kepada data terkini, penanaman padi bukit di Sarawak adalah seluas 15,497.5 hektar. Dan di Sabah pula adalah seluas 13,248.28 hektar. Pada tahun 2022, jumlah pengeluaran padi bukit yang direkodkan di Sarawak adalah sebanyak 28,643 tan metrik, manakala di Sabah adalah 28,400 tan metrik. Berkaitan pula dengan usaha-usaha kementerian, KPKM menyedari mengenai potensi padi bukit sebagai sumber pendapatan kepada pesawah. Justru beberapa usaha telah dilaksanakan oleh kementerian untuk melipat gandakan hasil pertanian padi bukit. Antaranya ialah yang pertama, memperkasah penanaman padi bukit di Sabah dan Sarawak dengan menyediakan peruntukan bagi pembekalan input pertanian. Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit. Yang kedua, meneruskan pemberian input pertanian bersubsidi khusus kepada pesawah padi bukit di Sabah dan Sarawak, iaitu skim subsidi baja dan racun padi bukit atau dikenali sebagai SBRPB. Program ini bermatlamat untuk meringankan beban pesawah serta mengurangkan kos pengeluaran padi bukit. Yang ketiga, di peringkat negeri pula, Kerajaan Sabah dan Sarawak turut mengadakan pelbagai kerjasama dengan syarikat swasta bagi mempromosikan dan memasarkan hasil beras istimewa dari Sabah dan Sarawak ke Semenanjung, di mana pelbagai varieti beras istimewa dipasarkan di sekitar pasar raya utama. Dan yang keempat, Jabatan Pertanian Sabah dan Sarawak turut melaksanakan aktiviti pengembangan pertanian melalui lawatan tapak dan latihan in situ bagi tujuan khidmat nasihat serta perkongsian maklumat di antara para pegawai pengembangan dan para pengusaha padi humah dari masa ke semasa. Berkaitan pula dengan penyertaan kaum, seramai 27,100 orang pesawah terlibat dalam penanaman padi bukit di Sarawak, di mana majoriti adalah terdiri daripada kaum Bumi Putra Sarawak, terutamanya kaum Iban. Bagi Sabah pula, terdapat 17,479 pesawat yang terlibat, di mana majoritinya adalah daripada kaum KDMR. Pada masa ini, jumlah pengeluaran padi bukit adalah masih lagi pada paras rendah dan hanya dapat memenuhi sebahagian keperluan domestik. Kementerian mengambil maklum akan potensi padi bukit ini untuk dieksport. Namun dasar semasa kementerian adalah untuk memenuhi keperluan domestik terlebih dahulu, dan sekiranya terdapat lebihan pengeluaran, kementerian tidak menghalang untuk diekspor dengan syarat ianya tidak melibatkan elemen subsidi kerajaan. Sekian dan terima kasih. Ya, soalan tambahan saya. Padi bukit ini nampaknya bersaing dengan penanaman sawit. Jadi bagaimanakah ke depannya supaya padi bukit ini tidak terhalang dari segi pembangunan dan penambahan hasilnya akibat dimanipulasi oleh penggunaan tanah untuk penanaman kelapa sawit. Bolehkah kementerian berunding dengan kementerian yang berkaitan dengan sawit? Terima kasih. Terima kasih YB Senator, soalan yang agak baik.
Yang pertama, memang kita di negara ini sedang menghadapi cabaran di mana kita perlu meningkatkan kadar sara diri bagi beras kita dan meningkatkan penanaman padi seluruh negara. Walau bagaimanapun, untuk padi bukit dan juga padi huma, dia tidak dikira dalam kadar sara diri sebab pengeluaran bagi padi bukit ini masih di peringkat yang sangat rendah dan dikira untuk memenuhi keperluan komuniti di kawasan itu sahaja. Tetapi pada masa yang sama, kita mengadakan ada kajian dan juga bancian yang memang menunjukkan bahawa penanaman padi bukit ini ada menurun dalam beberapa tahun yang lalu. Dan yang pertama, kita tidak mempunyai kuasa untuk menghalang sekiranya pemilik tanah ataupun kawasan itu dia ingin beralih kepada tanaman yang lain seperti sawit, walaupun kita mesti kekalkan supaya kita meningkatkan peningkatan baras kita. Jadi apa yang kita boleh buat seperti yang kita ada lakukan pada tahun ini adalah untuk meningkatkan bantuan dan juga subsidi dengan harapan bahawa itu boleh memberikan galakan kepada pesawat untuk terus menanam. Pada tahun ini kerajaan telah meluluskan 50 juta ringgit khas untuk Sabah dan Sarawak dan khas untuk padi bukit dan padi huma. Jadi kita harap ini akan membantu pesawat untuk meningkatkan pengeluaran padi bukit pada masa yang akan datang. Sekian. Soalan tambahan. Sila Yang Berhormat. Terima kasih. Saya tertarik dengan penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Saya ingin tahu, adakah kementerian sudah mutamatkan isu harga padi dan beras seperti mana yang telah diberikan tempoh sehingga 20 Mac oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Soalan yang susah-susah dilontarkan kepada saya. Yang pertama, ada beza di antara padi dan beras. Harga padi contohnya, kalau di Semenanjung Malaysia, harga harga belian lantai padi adalah 1,300. Kalau dulu di Sabah dan Sarawak dia adalah 900 per metrik tan. Tetapi baru-baru ini pada 15 hari bulan Februari kita telah meningkatkan harga belian lantai padi Sabah dan Sarawak naik kepada 1,300 per metrik tan. Berarti sekarang tidak ada lagi beza di antara Sabah dan Sarawak dan Semenanjung, dan ini secara terus telah meningkatkan pendapatan pesawat padi di Sabah dan Sarawak hampir 50% selaras dengan Semenanjung Malaysia. Yang kedua berkaitan dengan harga beras. Seperti mana kita maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mempengerusikan mesyuarat NACOL 2 hari yang lalu dan telah diputuskan bahawa harga beras putih tempatan dia akan dikurangkan daripada di antara RM2 hingga ke RM3 harga pasaran. Ini Yang Amat Berhormat telah menggunakan kebijaksanaannya untuk melepaskan stok semasa untuk memastikan bahawa bekalan baras dia terus sampai ke pasaran supaya rakyat Malaysia boleh menikmati bekalan yang konsisten, dan yang kedua ada penurunan harga bersedia untuk menyambut bulan Ramadan dan juga hari raya yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan satu lagi, Mohon Datuk. Satu lagi soalan tambahan. Soalan tambahan padi huma. Ya, Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk. Saya fikir soalan yang sangat penting. Tidak tertakluk kepada Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung ni dulu lebih dikenali padi darat. Yang Berhormat Pengerusi, ada tidak hasrat ataupun sudah ada usaha kerajaan untuk membuat research secara lebih tersusun untuk memperkasakan tanaman padi darat, dry land paddy ataupun padi huma ini supaya produk ini akan lebih diperkasakan lagi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kita sentiasa mencari kaedah bagaimanakah meningkatkan hasil pengeluaran padi dan beras di negara kita. Kadang-kadang dia tertakluk kepada kawasan itu. Contohnya di Mardi, kita ada 53 varieti beras dan ada yang berbeza daripada segi ketahanan wabak dan juga cuaca. Maka kita akan sentiasa mengkaji mana satu varieti yang paling sesuai. Sebab pada tahun ini kementerian telah
mulakan satu usaha yang dinamakan gelombang padi untuk memastikan kita meningkatkan pengeluaran padi kita dan kadar sara diri beras di negara kita daripada 62% mudah-mudahan boleh meningkat ke 80% pada tahun 2030 dan itu juga melibatkan kajian untuk memastikan kita menggunakan varieti yang paling sesuai untuk kawasan tersebut meningkatkan pengeluaran padi dan beras. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ahli Yang Berhormat, selesailah sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Pemasyuran oleh Tuan Yang di-Pertua. Ahli Yang Berhormat, merujuk kepada peruntukan Peraturan Mesyuarat 11/5, saya hendak menetapkan bahawa Majlis Dewan Negara hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga giliran semua ahli yang hendak berbahas ke atas usul menjunjung kasih atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 25 Mac 2024. Aturan urusan mesyuarat dan usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ahli-ahli yang berhormat, hari ini merupakan hari keempat, iaitu hari yang terakhir untuk diuntukkan bagi perbahasan ke atas usul ini. 3 hari berikutnya iaitu Isnin 25 Mac hingga Rabu 27 Mac 2024 diuntukkan bagi giliran menteri-menteri untuk menjawab. Ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 12 orang ahli yang hendak berbahas. Maka saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberikan adalah 20 minit seorang. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih Tuan Ketua beri peluang kepada saya untuk membahas usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah disempurnakan pada 26 Februari yang lalu. Saya menjunjung kasih dan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permasyuri Agong Raja Zarif Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dengan setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang telah menyempurnakan pemerintahan baginda dengan begitu cemerlang sekali. Tahniah tuanku. Dan di kesempatan ini saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Senator Datuk Mutan Tagal dipilih sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang sempurna insya-Allah. Datuk Clara. Itu Yang di-Pertua. Tuanku Agong ada menyentuh soal pelancongan. Malah dipohong agar memanfaatkan tahun melawat Malaysia 2026. Di samping pemilihan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN dan 2025 akan dapat meneroka peluang ekonomi bagi menjana sumber pendapatan selain mempromosikan budaya dan warisan negara kepada pelancong yang berkunjung ke negara kita kelak. InsyaAllah bagi negeri Terengganu, kita menyahut baik di atas titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Terengganu negeri cantik, budaya menarik dan orangnya pun baik-baik. Dalam soal produk pelancongan, Terengganu memiliki alam semula jadi yang indah. Penawaran pakej, lokasi pelancongan, prasarana pelancongan dan kebersihan menjadi perkara pokok. Terengganu
lancarkan kalender acara COE, Calendar of Event dengan izin. Pada Januari 2024, sebanyak 12 acara utama yakni signature event dengan izin dan 60 pocket event dengan izin. Ditonjolkan dengan jumlah sumanya 74 acara serta pelaksanaan ke seluruh daerah negeri Terengganu bermula Januari sehingga Disember 2024. Dan kita #Terengganu.relax. Faham? Tak faham. Yang bermaksud orang Terengganu tak ada masa untuk rehat. Saya utarakan di sini, Datuk Yang Ketua, kehadiran sotong, cuttlefish, dengan izin. Di perairan Terengganu bermula pada April hingga September dan setiap tahun diadakan fiesta candak sotong. Puluhan ribu pelancong mengambil bahagian. Saya nak cadang supaya program fiesta candak sotong Terengganu dimasukkan di dalam kalender pelancongan pusat supaya dapat diantarabangsakan dengan keterlibatan pelancong luar negara. Satu lagi, pemasangan pelita raya yang setiap malam 7 likur bulan Ramadan menjadi tradisi masyarakat daripada dahulu lagi. Juga dikekalkan di negeri Terengganu, malah dijadikan acara pertandingan setiap tahun dengan kehadiran pengunjung puluhan ribu dalam dan luar negara. Sekarang sedang berlangsung selama 5 hari di Taman Tamadun Islam. Justru itu saya juga mencadangkan supaya pertandingan pelita raya diangkat sebagai acara tahunan pelancongan pusat supaya dibuka penyertaan seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dan mungkin juga kita boleh buka kepada negara-negara sekitar seperti Singapura, Brunei, Indonesia dan juga Thailand. Terengganu juga merupakan toke batik dan songket yang bermutu tinggi dan kerajaan negeri bermula 2024 Januari baru-baru ini mewartakan hari Ahad sebagai Hari Batik Terengganu. Hari Khamis Hari Batik Pusat, tapi hari Ahad Hari Batik Terengganu. Cuma semata-mata untuk memberi laba kepada pengusaha untuk mendapat pendapatan tambahan, Datuk Yang Di-Pertua. Cuma persaingan sengit dengan batik dan songket daripada luar negara seperti India dan Pakistan dengan harga yang sangat murah. Kita tak boleh nak lawan dengan harga dia. Justru itu saya cadangkan supaya kerajaan menaikkan cukai kepada batik dan songket daripada luar negara. Kalau tidak, saya jangka 10 tahun akan datang, pengusaha batik dan songket Terengganu malah di Malaysia akan pupus dan tinggal nama sahaja. Tuan Yang Di-Pertua, yang menjadi masalah kepada kita ialah peruntukan yang diberikan terlalu kecil kalau di Terengganu di bawah seliaan Pejabat Tourism Malaysia Wilayah Timur yang melibatkan negeri Pahang dan juga negeri Kelantan. Soalnya di sini ialah peruntukan tujuan promosi bagi 3 negeri ini adalah sebanyak RM153,600 bagi tahun 2018, RM238,000 pada tahun 2019, RM90,000 pada tahun 2020, RM26,000 2021, RM360,000 2022, RM310,000 bagi tahun 2023. Saya nak tegaskan di sini pada tahun 2021 hanya RM26,000 untuk 3 negeri pantai timur. Saya faham pada waktu itu adalah waktu COVID-19, tapi peruntukan itu terlampau rendah, Datuk Yang Di-Pertua. Kalau bahagi 3, hanya sekitar RM390,000 bagi tempoh 6 tahun, tetapi secara purata untuk setahun sekadar sekitar RM120,000. Itu pun tahun 2022 atau kurang daripada itu. Setakat mana yang boleh dipromosikan pun. Jadi saya berharap Kementerian Pelancongan melihat semula peruntukan yang diberikan itu. Negeri Terengganu sudah ada nama dan tarikan dari pelancong antarabangsa. Jadi peruntukan promosi ini perlu ditambah dan promosinya bukan setakat dalam negeri tetapi Terengganu perlu
keluar ke negara China sebagai contoh, Eropah, Timur Tengah, Turki, Jepun, Korea Selatan dan untuk membuat promosi di peringkat global. Dan seperkara lagi, Pejabat Tourism Malaysia Terengganu yang beroperasi pada tahun 1979 dahulu ditutup sepenuhnya pada tahun 2020. Jadi kita mohon supaya dibuka semula sesegera mungkin untuk bekerjasama dalam promosi pelancong di luar negara khusus Visit Malaysia 2026 yang menyasarkan 35.6 juta pelancong. InsyaAllah Visit Terengganu 2027 setahun selepas Visit Malaysia. Jadi tidak seganlah kalau kita dapat menyahut saranan Tuanku Agong Sultan Ibrahim. Tetapi kerajaan perlu adil dan saksama dari segi agihan peruntukan. Saya nak ulang di sini ada 5 cadangan projek yang telah disampaikan oleh saya sendiri kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri semasa mesyuarat pertama Kementerian dengan Esko Pelancongan seluruh negara pada 2 November. Baik, sekarang ini sedang berlangsungnya sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Rakyat. Anda boleh terus menonton kami di saluran berita RTM di RTM Klik ataupun penstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini sehingga selesai persidangan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara untuk hari ini. Baik, menurut aturan urusan mesyuarat, persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Seputih meminta Menteri Perdagangan dan Komoditi menyatakan apakah keputusan WTO terhadap rayuan Malaysia berkenaan dengan diskriminasi EU terhadap minyak sawit masih membenarkan EU untuk melaksanakan Delegated Act dengan izin yang mengharamkan minyak sawit sebagai biofuel menjelang 2030. Apakah Malaysia mempunyai kepakaran untuk menukar dasar EU yang mengharamkan minyak sawit sebagai biofuel pada tahun 2030? Jawapan bagi persoalan tersebut, keputusan panel WTO secara verbatim jelas menyatakan bahawa EU perlu menyelaraskan peraturan mereka mengikut perjanjian-perjanjian yang telah pun ditetapkan oleh TBT dan GATT sebelum membuat sebarang larangan terhadap pengimportan bio bahan api daripada sumber minyak sawit. Itu antara jawapan bagi persoalan tersebut. Seterusnya, soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Tenggara meminta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menyatakan adakah terdapat sebarang kerjasama yang dijalankan oleh Institut Keusahawanan Negara bersama Majlis Agama Islam setiap negeri dan wilayah bagi membantu para asnaf serta usahawan asnaf menambah pengetahuan dan juga meningkatkan hasil perniagaan mereka. Jawapan bagi persoalan tersebut selain daripada InScan, agensi-agensi seperti KUSKOP, seperti Bank Rakyat dan SME Bank juga telah mengadakan kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri bagi mengenal pasti golongan asnaf untuk mengikuti program iTekad yang bertepatan dengan nilai teras Malaysia Madani untuk membasmi kemiskinan. Baik, dan antara yang lain juga menurut aturan urusan mesyuarat pertanyaan bagi jawab lisan, soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Batu minta Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menyatakan langkah intervensi yang diambil Kerajaan Persekutuan terhadap kawasan yang sering mengalami gangguan bekalan elektrik. Jawapan bagi persoalan tersebut, pelbagai pelan tindakan yang komprehensif bagi menangani gangguan-gangguan tersebut sedang giat dijalankan oleh pihak TNB seperti mempergiatkan lagi aktiviti senggaraan, menubuhkan dedicated switching team DCT di kawasan yang mempunyai bilangan gangguan yang tinggi dan pemasangan fasiliti sistem kawalan penilaian dan perolehan data berkomputer. Baik, itu saja berkenaan dengan persoalan dan juga jawapan yang telah pun dikongsikan di sidang Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Sehingga kita berjumpa lagi pada Isnin. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.